Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua para peserta ke seminar upskilling, reskilling dan cross skilling. Jadi kita bertuah pada hari ini kerana hari ini kita didatangi oleh panel-panel yang hebat. Kita ada 5 orang panel ada hari ini untuk mengupas apakah itu upskilling, reskilling dan cross skilling. Tetapi sebelum itu, marilah sama-sama kita menandatangan untuk memohon keberkatan pada majlis kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Arrahmanir Rahimin, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka mudahkanlah urusan kami pada hari ini ya Allah. Kau berkatilah perjalanan program kami pada hari ini ya Allah. Mudah-mudahan program ini dapat menjadikan kami insan yang berguna, yang mampu berdaya saing, yang mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama ya Allah. Ya Allah, kami berlindung daripadamu ya Allah, daripada segala kecacatan majlis kami pada hari ini ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. InsyaAllah, semoga doa kita didengarkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tanpa membuang masa, mari terus kita kupas topik kita pada hari ini, yaitu upskilling, reskilling dan cross skilling. Jadi antara 3 pendekatan ini yang diambil oleh majikan ini, manakah yang masih relevan? Jadi kalau kita tengok sendiri, apakah itu upskilling? Kita mungkin tertanya apakah upskilling, reskilling dan cross skilling. Secara umumnya ini merupakan pendekatan yang diambil oleh pihak pengurusan. Jadi kalau kita tengok di zaman-zaman masa sekarang, pandemik, kemudian kita masuk sudah fasa endemik, adakah relevan ketiga-tiga pendekatan ini? Jadi saya tidak boleh bercakap banyak. Sebab itulah kita pada hari ini didatangi oleh panel-panel yang hebat-hebat belaka. Jadi mari kita panggil panel-panel untuk mengupaskan apakah itu upskilling, reskilling dan cross skilling. Jadi kita akan tengok adakah relevan atau tidak. Jadi saya tidak akan buang masa lagi. Mari kita panggil, mungkin saya akan panggil terlebih dahulu Cik Aslina. Apa kabar Cik Aslina? Ya, alhamdulillah kabar baik. Jadi macam mana? Adakah macam mana semangat hari ini untuk menyampaikan ataupun mengupas isu-isu yang kita akan bincangkan sebentar lagi? Alhamdulillah, saya sangat bersemangat untuk berkongsikan pendapat saya mengenai upskilling ini. Okey. Oh, jadi berarti di sini Cik Aslina akan bercakap dengan berkaitan dengan pendekatan upskilling. Oh, sudah. Yes. Okey. Sudah tentu. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan platform ini kepada Cik Aslina. Dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada saudara Azman selaku moderator kita pada hari ini. Sebelum saya mengupas lanjut tentang upskilling, saya akan menerangkan terlebih dahulu konsep upskilling ini. Jadi upskilling ini lebih dikenali dengan peningkatan kemahiran, iaitu proses membawa kemahiran dan pengetahuan pekerja dalam bidang tertentu ke tahap yang baru. Dalam kata lain, mengajar pekerja yang sedia ada kemahiran baru untuk maju dalam pekerjaan mereka dan boleh merapatkan jurang bakat. Jadi mengapa peningkatan kemahiran itu penting dalam alam pekerjaan? Okay, seperti yang kita ketahui, teknologi ini semakin pesat dari masa ke semasa dan telah mengubah struktur cara organisasi beroperasi. Jadi sebagai tindak balas, syarikat dan pekerja mesti secara konsisten menambah pengetahuan teknikal dan set kemahiran mereka. Ini kerana peningkatan kemahiran adalah kunci untuk masa depan pertumbuhan tempat kerja dan kadar pengekalan kaki tangan. Kita dapat lihat dalam laporan yang dijalankan oleh McKinsey dan
dan Company pada tahun 2021, mereka menyatakan bahawa jika organisasi menjalankan peningkatan kemahiran ataupun latihan semula semasa pandemik COVID-19 ini, mereka boleh muncul lebih kuat daripada krisis. Maksudnya di sini, syarikat yang menggunakan pendekatan upskilling kepada para pekerja mampu menghadapi krisis pandemik COVID-19. Bukan itu sahaja, dengan menggunakan peningkatan kemahiran ini, syarikat boleh menjimatkan wang dengan meningkatkan kebolehan pekerja semasa tanpa menghabiskan masa dan bajet untuk mengambil pekerja baru. Upskilling yang diterapkan juga mampu membuatkan syarikat itu membuat perancangan penggantian di mana sesebuah organisasi boleh mencipta garis besar kemajuan dalaman. Itu memastikan kemahiran yang berkaitan dikekalkan oleh pekerja yang digagalkan oleh pengganti yang berpotensial. Maafkan saya. Contohnya, sekiranya pekerja profesional ataupun berpengalaman dalam syarikat itu berhenti kerja, jadi syarikat tidak perlu runsing mencari pekerja baru yang berpengalaman dalam pekerjaan itu. Kerana mereka telah menerapkan upskilling kepada pekerja yang sedia ada dan mereka mampu mengisi kekosongan jawatan tersebut. Seterusnya juga, upskilling ini mampu menjadikan kalis masa hadapan di mana syarikat boleh menilai hala tuju industrinya dan set kemahiran yang sesuai diperlukan untuk kekal berdaya saing. Maksudnya di sini, syarikat boleh melihat kemahiran mana yang sesuai diterapkan kepada pekerja dengan matlamat syarikat tersebut. Akhir sekali adalah boleh dijadikan sebagai laluan kerja individu, iaitu syarikat boleh memastikan pekerja terus membangunkan kemahiran yang diperlukan untuk matlamat pribadi mereka. Individu tersebut boleh meningkatkan kemahiran tersebut dalam pekerjaan mereka untuk memudahkan cara pekerjaan mereka dan seterusnya juga dapat meningkatkan kadar pengekalan kaki tangan melalui penerapan peningkatan kemahiran ini. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya cakap tadi adalah peningkatan kemahiran ataupun upskilling ini adalah pelaburan yang jauh lebih kecil daripada mengupah dan melatih pekerja baru. Bukan itu sahaja, dengan menyediakan pekerja peluang latihan peningkatan kemahiran, organisasi boleh membuatkan pekerja berasa lebih dihargai dan mempunyai masa depan untuk berdedikasi dalam syarikat tersebut. Jadi itu saja yang saya boleh perkongsikan tentang apa itu upskilling dan apa kepentingan upskilling dalam alam pekerjaan. Saya serahkan kepada Encik Moderator kita. Terima kasih. Terima kasih Cik Aslina. Jadi kalau berdasarkan apa yang kita dengar tadi, sebentar tadi, upskilling ni sebenarnya secara ringkas kalau kita mengetahui adalah di mana pendekatan yang diambil oleh pihak pengurusan untuk meningkatkan kemahiran sedia ada. Betul kan Cik Aslina? Meningkatkan kemahiran sedia ada. Jadi pada saya upskilling ni sebenarnya mampu menjadikan sebuah organisasi itu sekiranya dia mengamalkan, dia mampu beradaptasi dengan keadaan semasa. Maksudnya dengan teknologi semasa. Mengikut perkembangan semasa. Jadi upskilling itu menambah kemahiran dan mampu beradaptasi dengan perkembangan semasa. Jadi itu upskilling. Seterusnya mungkin kita akan bincang berkaitan dengan pendekatan reskilling. Jadi mungkin yang sesuai membincangkan mengupas berkaitan dengan reskilling ni Cik Badarina, macam mana? Boleh? Assalamualaikum, Cik Moderator. Apa kabar Cik Badarina? Kabar baik. Hari ini saya akan berkongsi mengenai reskilling. Okay. Reskilling ni merupakan satu kemahiran semula iaitu suatu proses mempelajari kemahiran baru oleh pekerja untuk beralih ke peranan baru dalam syarikat semasa mereka bekerja. Kemahiran semula ni mungkin merupakan alternatif yang baik untuk memecat pekerja semasa dan mengambil pekerja baru dengan set kemahiran yang berbeza. Ia juga merupakan cara yang baik untuk menggerakkan seseorang yang lebih sesuai untuk peranan lain tetapi atas sebab tertentu akhirnya bekerja dalam peranan yang sama sekali berbeza. Sebagai contoh, mungkin dalam satu syarikat itu terdapat pengurus akaun yang cemerlang dalam berkomunikasi dengan pelanggan tetapi dia nampaknya mempunyai minat dalam proses jualan. Ternyata selepas percubaan oleh syarikat, dia seorang jurujual semula jadi.
Oleh kerana dia juga terbuka kepada idea untuk menukar kepada peranan jualan, melatihnya semula untuk jawatan jualan adalah lebih sesuai untuk pekerja dan juga syarikat tersebut. Dalam contoh lain yang saya boleh bagi, syarikat kewangan memutuskan untuk mengurangkan semula pekerjaan pelaburan peribadi. Walau bagaimanapun, masih banyak pengauditan dan kertas kerja yang perlu dilakukan di pejabat. Daripada memecat pekerja yang tersebut, ada lebih baik mereka melatih semula pekerja tersebut untuk mengaudit dokumen yang tertunggak. Hari ini kita banyak lihat pekerjaan dalam pembuatan diambil oleh mesin. Akibatnya, ramai pekerja mungkin kehilangan pekerjaan mereka jika organisasi tidak memilih untuk melatih mereka semula. Sebagai contoh, saya ambil fabrikasi logam yang ratusan kehilangan pekerja mereka sangat tinggi kerana kerja mereka diautomasikan oleh mesin. Daripada memecat pekerja ini, syarikat mendapati pekerja itu mempunyai bakat untuk mengekalkan maklumat mengenai prosedur dan polisi syarikat dan memutuskan untuk memindahkan ke peranan yang lain dalam syarikat tersebut. Apakah faedah daripada reskilling ni? Saya akan bagi dua kepada organisasi dan juga pekerja. Kalau organisasi ia akan elakkan pemberhentian dan pengambilan semula pekerja. Bagi kebanyakan syarikat, perubahan sifat perniagaan dan penyingkiran peranan lama mengakibatkan pemberhentian. Tetapi, pemberhentian ni sering kita lihat melibatkan kos dan memberi kesan negatif kepada semangat pekerja. Tambahan pula, kalau kita ambil pekerja, ia akan pengambilan pekerja akan mempunyai kosnya tersendiri. Jadi sebaiknya syarikat melatih semula pekerja dalam jawatan yang tidak berfungsi bagi mengelakkan masalah ini. Kedua, kurangkan pusingan ganti pekerja. Kemahiran semula juga membantu mengurangkan pemisahan pekerja secara sukarela. IBM mendapati bahawa pekerja yang diberi akses kepada latihan adalah 42% lebih berkemungkinan untuk kekal bersama syarikat dalam jangka masa yang panjang. Itu mengenai organisasi. Seterusnya saya akan ambil faedah daripada untuk pekerja. Untuk pekerja saya ambil dalam pertumbuhan pribadi. Apa yang saya cakap dengan pertumbuhan pribadi ini, ia membawakan kepuasan iaitu kerana pekerja itu menakluki kemahiran baru. Apabila pekerja memperolehi kemahiran baru, mereka meningkatkan nilai mereka dalam syarikat tersebut. Ia juga akan meningkatkan keselamatan pekerjaan mereka walaupun ia mewujudkan peluang untuk mencari pekerjaan di syarikat lain sekiranya mereka memilih untuk bekerja di syarikat lain lah. Jadi kesimpulannya daripada reskilling ni, kesimpulannya daripada reskilling ni kita dapat lihat bahawa ianya sangat penting untuk meningkatkan produktiviti syarikat kerana kemahiran semula ini meningkatkan kemahiran pekerja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Badarina. Jadi kita sudah tahu bahawa reskilling itu adalah kemahiran semula. Jadi kalau kita tengok pun masa pandemik hari itu banyak pekerja ataupun yang telah diberhentikan. Jadi banyak kekosongan dalam sebuah organisasi itu, banyak kekosongan sebenarnya. Jadi untuk walaupun ada pekerja yang dibuang dan ada kekosongan, jadi mungkin pekerja ini dia akan dilatih semula untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Kalau saya tengok sebagai contohnya, kita tengok dekat Asia penerbangan, di mana pramugara dan pramugari ini ramai diberhentikan, tetapi ada juga yang digantikan kemahirannya melalui pengkeranian. Jadi saya nampak di situ mungkin itu adalah reskilling. Jadi memang reskilling ni ada pada hari ini kita lihat, mungkin banyak lagi tapi yang itu yang saya dapat lihat sebagai contoh masa pandemik hari itu mula-mula. Jadi seterusnya kita pergi lagi kepada pendekatan cross skilling. Jadi cross skilling ni kita tidak tahu macam mana. Jadi saya panggil lagi panel kita yang seterusnya untuk mengupas apakah itu pendekatan cross skilling. Jadi saya jemput Cik Mariana.
Ada Cik Mariana? Ya, saya. Boleh dengar? Boleh. Teruskan. Terima kasih Encik Azman Ashraf selaku moderator kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik moderator dan ahli barisan panel yang saya hormati sekalian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang salah satu topik kita yaitu cross-skilling. Apa itu cross-skilling? Cross-skilling ataupun kemahiran silang ialah satu amalan yang melatih pekerja untuk bekerja dalam beberapa peranan yang berbeza atau melatih mereka untuk mengerjakan tugas yang berbeza di luar tanggungjawab mereka. Proses kemahiran silang ini di dalam industri memberi maksud pekerja mempunyai kemahiran tertentu tetapi diletakkan di dalam satu unit yang begitu asing dari mereka yang luar pengalaman dan pengetahuan mereka. Hal ini berfungsi agar membenarkan pekerja tersebut mengadaptasi situasi pekerjaan dalam pelbagai keadaan sekaligus mempelajari bidang tugas baru. Contoh situasi bagi cross-skilling ini adalah apabila pihak majikan memindahkan seseorang pekerja dari satu unit ke unit yang lain jika terdapat masalah seperti masalah kecemasan, pekerja tersebut sakit ataupun pekerja tersebut mengambil cuti. Seterusnya saya akan menyenaraikan beberapa kebaikan cross-skilling ini. Yang pertama, dapat menjimatkan kos ataupun duit. Situasinya, jika salah seorang pekerja ataupun individu di dalam sebuah syarikat mengalami masalah seperti kecemasan ataupun sakit ataupun sibuk, orang lain boleh menggantikannya. Hal ini mampu menjimatkan kos kerana pihak majikan tidak perlu mengupah pekerja lain untuk mengganti tugas pekerja yang tidak hadir itu saja. Kebaikan yang kedua pula adalah dapat membolehkan pekerja bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan dan matlamat serta keadaan dalam sebuah organisasi. Bagaimana cross-skilling ini dapat membantu kebaikan yang saya katakan tadi, ianya sebenarnya jika pasukan ataupun pekerja di dalam sebuah organisasi berlatih dan fleksibel, bersifat fleksibel, ia boleh menjadikan turun naik dalam aliran kerja dengan mudah. Selain itu, mampu memberi untuk menangani kesesakan aliran pekerjaan. Contoh yang saya katakan di kebaikan yang saya katakan tadi seperti ada masalah sakit, ada kecemasan, seperti kesesakan aliran dalam industri seperti itulah. Jadi oleh itu sistem pengurusan tenaga kerja akan lebih teratur. Kebaikan yang ketiga dapat mengekalkan hubungan pekerjaan dalam sebuah unit ataupun jabatan. Hubungan pekerjaan ini dapat dipupuk dan dikekalkan apabila ahli pasukan dapat melihat apa yang ahli lain ataupun pekerja lain lakukan. Selain itu, ianya juga memerlukan pekerja tersebut dapat menghulurkan bantuan sekiranya pekerja lain mempunyai masalah seperti masalah pribadi, masalah kecemasan dan kerana mereka telah mempelajari apa yang dilakukan oleh pekerja lain. Mereka sudah aware ataupun sudah mengetahui tentang tugas-tugas pekerja lain. Jadi mereka boleh menggantikanlah pekerja tersebut menjadi sebagai backup. Dan yang terakhir dapat memperbaiki proses dan reka bentuk aliran kerja. Hasil daripada menguasai cross-skilling ini, pekerja tersebut boleh mendapatkan beberapa idea untuk penambahbaikan dalam organisasi. Hal ini biasanya apabila pekerja tersebut lebih berpengalaman berbanding pekerja lainnya. Jadi dia sudah menempuhi tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh pekerja lain. Hasilnya, pekerja yang mempunyai cross-skilling ini, mereka akan melihat peranan dan tugas dengan perspektif yang baru untuk memastikan matlamat organisasi bersama. Dan itu saja dari saya serahkan kembali kepada Encik Mariana. Oke, terima kasih Cik Mariana. Jadi, kita telah mendengar ketiga pendekatan yaitu upskilling,
reskilling dan cross-skilling. Sebenarnya cross-skilling tadi yang telah diterangkan oleh Cik Mariana sebentar tadi, sebenarnya melatih pekerja itu bekerja secara fleksibel. Bukan saja tertumpu kepada satu perkara, tetapi juga kepada bidang tugas yang lain. Jadi pekerja itu kemahirannya tidak terbantut kerana telah dilatih untuk berbagai jenis pekerjaan. Jadi kalau berdasarkan kepada tiga-tiga pendekatan ini, mana satu yang masih relevan. Jadi untuk itu mungkin saya panggil lagi panel kita untuk memberi pendapat yang manakah menurut mereka ataupun manakah pendekatan yang akan mereka pilih. Okey, kalau saya panggil Cik Diana, macam mana? Cik Diana? Ya, saya dengar. Okey. Terima kasih kepada Encik moderator kita pada hari ini. Antara upskilling, reskilling dan juga cross-skilling, mana yang lebih relevan dalam konteks hari ini? Pada pendapat saya, upskilling merupakan konsep atau pendekatan yang masih relevan pada hari ini. Kajian yang dijalankan oleh Gartner mendapati terdapat kira-kira 58% pekerja memerlukan kebolehan atau kemahiran baharu untuk melakukan kerja mereka dengan baik. Sudah tentu, angka ini dia mewakili separuh daripada semua pekerja yang juga menunjukkan bahawa meningkatkan kemahiran adalah penyelesaian dalam menjalankan kerja. Namun, apakah yang menjadi peratusan keperluan peningkatan kemahiran ini tinggi? Jawapannya adalah dari segi teknologi. Menurut Mark Cohen 2019 yang dilancarkan daripada laman Forbes, kehadiran teknologi yang semakin canggih telah Menurut Mark Cohen 2019 yang dilancarkan daripada laman Forbes, kehadiran teknologi yang semakin canggih telah menjadikan banyak perkara bersepadu secara digital. Sebagai contoh, seorang accountant yang sebelum ini menulis rekod kewangan dalam buku, kini mereka perlu merekodkannya dalam Excel atau spreadsheet sahaja. Sebagai contoh yang dinyatakan sebelum ini, sudah tentu pekerja mesti boleh mengendalikan perisian. Upskilling ini dia berkaitan dengan kebolehan yang harus dimiliki kerana tuntutan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Jadi, tidak hairanlah bahawa pelajar dan graduan baru secara agresif meningkatkan kemahiran untuk memenuhi keperluan pekerjaan mereka. Sebagai satu bentuk peningkatan kebolehan profesional ini, upskilling ini dia mempunyai faedah berikut. Menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri. Selain dapat mengembangkan karier, manfaat upskilling lainnya adalah kita menjadi lebih semangat dan percaya diri. Apabila kita yakin dengan hasil pekerjaan kita ataupun kemampuan kita, kita dapat menyelesaikan masalah yang ada. Dan sudah tentu kita akan lebih percaya diri semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi apabila kita yakin, tenaga semangat dalam melakukan kerja akan muncul. Hal ini kerana memiliki kebolehan atau kemahiran yang layak memberi impak yang baik kepada kecerdasan emosi. Upskilling pada asasnya meningkatkan kemahiran pekerja. Contoh upskilling ialah memberi insentif kepada ahli pasukan IT untuk menghadiri bengkel pengukuran lanjutan. Peningkatan seperti ini akan memberi manfaat kepada syarikat dan pekerja. Syarikat mendapat sumber manusia yang lebih baik dan pekerja boleh mendapat pengaruh dari segi kemahiran dan pengembangan kerjaya. Akhirnya, upskilling ini dia mungkin kelihatan tidak diperlukan tetapi digunakan dalam program pembelajaran, dia boleh membantu syarikat kita untuk bertahan dan mengharungi berbagai jenis krisis. Upskilling ini dia membantu syarikat untuk lebih bersedia untuk daripada sebarang cabaran dan mengekalkan bakat terbaik sambil berpotensi menemui yang tersembunyi pada masa yang sama, menjimatkan banyak kos yang tidak perlu. Nilai pembelajaran mungkin sering dipandang remeh kerana tidak mendatangkan faedah, tetapi jelaslah bahawa program peningkatan kemahiran dan kemahiran semula ini dia benar-benar boleh menyelamatkan syarikat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.
dan saya akan serahkan kepada Cik Moderator. Okey, terima kasih Cik Diana. Jadi kalau tadi Cik Diana telah memilih upskilling sebagai mana satu yang pendekatan yang relevan. Jadi kita panggil lagi panel kita yang kelima atau jemput kita yang kelima, Encik Asrullah. Jadi Encik Asrullah ada di sana? Ya, terima kasih kepada Cik Moderator. Jadi Cik Asrullah, yang mana satu menurut Cik Encik yang relevan pada hari ini? Okey, silakan. Okey, berdasarkan daripada pengetahuan saya, yang lebih sesuai adalah cross skilling. Okey, kenapa? Okey, melaksanakan latihan merentas pekerja dapat memberi impak yang besar kepada kedua-dua individu dan firma. Pekerja meletakkan keutamaan yang tinggi untuk meningkatkan kemahiran mereka sendiri. Jadi jika kita lihat seseorang tu mungkin dia bosan bekerja dalam satu organisasi, maka mereka boleh bergerak dengan lebih mudah kerana mereka mempunyai set kemahiran yang lebih pelbagai. Okey, sudah tentu ini dapat meningkatkan kualiti tenaga kerja mereka juga. Okey, ini merupakan sebuah strategi jangka panjang yang kukuh jika diikuti secara konsisten. Okey, hasilnya kualiti aset syarikat dalam bentuk kaki tangan dapat ditingkatkan, yang justru akan memberi kesan yang positif atau baik kepada pengeluaran harian. Ini adalah keadaan yang ideal di mana pekerja mempunyai set kemahiran yang cukup serta pelbagai sehingga tidak ada pergantungan pada satu pihak. Ini juga dapat membantu perniagaan ataupun sebuah syarikat menjimatkan wang pada belanjawan mereka. Okey, seperti yang dibincangkan sebelumnya, cross skilling ini mempunyai pelbagai manfaat. Oleh itu saya akan menyentuh serba sedikit berkenaan kepentingan cross skilling ini. Yang pertama adalah membuat tempat kerja menjadi lebih harmoni. Perlu ditekankan bahawa cemburu di kalangan pekerja mungkin boleh timbul disebabkan oleh percanggahan set kemahiran. Okey, apabila hal ini berlaku, persekitaran kerja tidak optimum untuk kerja berpasukan. Halangan tertentu akan wujud antara kaki tangan dan jika hal ini dibiarkan, semestinya akan memberikan kesan kepada produktiviti. Malah dalam persekitaran kerja, mungkin sabotaj berkemungkinan besar boleh berlaku. Seperti contoh, sabotaj projek. Okey, yang kedua yang saya dapat sentuh hari ini iaitu dapat meningkatkan fleksibiliti kerja. Okey, fleksibiliti pekerjaan akan disediakan jika keamanan di dalam pejabat dapat dikekalkan. Ketiadaan kem di tempat kerja meningkatkan produktiviti dengan hebat. Jadi, walaupun tenaga kerja yang lebih kecil, sebuah syarikat boleh menjadi lebih produktif dengan menggunakan latihan silang kerja ataupun cross skilling. Jika hal ini diwujudkan semestinya akan memberikan kesan positif kepada industri lain. Sekian saja itu yang saya boleh kongsikan. Saya serahkan kembali kepada Encik Moderator kita. Okay, terima kasih Encik Asrullah. Sebelum tu boleh jelas suara saya? Okey. Terima kasih kepada kelima-lima panel. Jadi kita sudah pun mendengar apakah itu upskilling, reskilling dan cross skilling. Jadi ketiga-tiga ni saya dapat simpulkan ketiga-tiganya sebenarnya dapat menjimatkan kos pengurusan. Itu dari segi pusing ganti buruh, kan? Betul tak panel-panel sekalian? Okey, jadi seterusnya juga dapat meningkatkan kemahiran pekerja. Tidak kisahlah dari upskilling yang mampu meningkatkan mengikut kesesuaian isu semasa. Kemudian reskilling juga mengisi kekosongan. Jawab dapat meningkatkan kemahiran pekerja kerana mengisi jawatan yang tidak berfungsi. Kemudian cross skilling juga sama juga dapat meningkatkan kemahiran pekerja kerana kemahiran pekerja itu orang kata tidak terbantu hanya tertumpu kepada satu pekerjaan, tapi juga kepada jenis pekerjaan yang lain. Kemudian dapat musim ganti buruh. Jadi kalau kita dapat lihat tadi, ketiga-tiga pendekatan ini sebenarnya masih relevan kerana kalau kita tengok isu semasa pun, yang dimana kalau kita tengok dari segi upskillingnya, kita memerlukan sebenarnya kemahiran beradaptasi dengan teknologi semestinya. Kalau kita lihat tadi, kita lihat sebelum ini masa pandemik yang musim pertama, kalau kita
pekerja itu tidak dapat bekerja secara bersemuka dan pekerja digalakkan bekerja dari rumah. Sekiranya pekerja tidak kemahiran berkaitan dengan teknologi semasa, maksudnya dari segi keprisian komputer, jadi pekerja itu tidak dapat melaksanakan kerja dengan baik. Sekiranya pihak pengurusan itu tidak mengamalkan upskilling. Kemudian reskilling pula. Banyak pekerja yang setengah organisasi itu membuang pekerja. Jadi masih banyak jabatan-jabatan yang kosong yang perlu diisi. Jadi dengan reskilling ini dapat menjimatkan kos ataupun mengurangkan kos yang lain. Jadi cross skilling, sudah tentunya cross skilling ini mampu beradaptasi juga dengan isu semasa. Karena cross skilling ini pekerja itu bukan hanya memiliki satu kemahiran, tetapi juga memiliki kemahiran yang lain yang mampu membantu rakan kerja mereka ataupun menggantikan pekerja yang telah berhenti karena mereka ini bukan tertumpu kepada satu kemahiran saja. Jadi itu saja berdasarkan apa yang kita telah kupaskan pada malam ini berkaitan dengan 3 pendekatan ini. Jadi bagi saya tiga-tiga masih relevan kerana tiga-tiga masih perlu digunakan pakai pada masa kini. Jadi saya rasa itu saja untuk seminar kita pada kali ini. Sekiranya ada persoalan mungkin boleh diajukan, tetapi kita akan buat sesi yang lain. Itu saja saya rasa daripada saya Azman Ashraf bin Adis, moderator Anda. Sekian, terima kasih.